Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai sidang kemuncak Mesyuarat Asia Eropah ASEM ke-13 yang akan berlangsung secara maya pada 25 hingga 26 November 2021 dan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja selaku pengerusi ASEM ke-13. Sidang kemuncak ASEM yang bertemakan Strengthening Multilateralism for Shared Growth ini antara lainnya akan mengetengahkan agenda-agenda seperti mengukuhkan perkongsian antara Asia dan Eropah ke arah mencapai pertumbuhan dan kemakmuran bersama yang inklusif dan berdaya tahan serta usaha-usaha bersama ke arah pemulihan daripada pandemik COVID-19. Sidang kemuncak ASEM ke-13 ini dijangka disertai oleh para pemimpin ASEM yang terdiri 53 ahli termasuk 30 negara dari Eropah, Kesatuan Eropah, 21 negara dari Asia dan Sekretariat ASEAN. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 71 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,701 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut. Semasa sidang media, situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 37 kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 21 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman di mana 2 daripadanya ialah kluster LKH Sendirian Berhad dan kluster Mah Mega Dormitory adalah kluster yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 145 kluster. Manakala terdapat 13 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 55 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,162 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 441 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,860 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 592,626 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 93.3% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin. Manakala 77.5% lagi telah melengkapkan 2 dos vaksin. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 401,091 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 93.3% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 333,144 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 77.5% daripada jumlah penduduk negara. Kementerian Pendidikan melalui Unit Kepimpinan Sekolah Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan majlis konvensyen pemimpin sekolah kali ketiga tahun 2021-2022 secara maya selama 3 hari. Tema bagi majlis konvensyen ini pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti dan memberi fokus kepada kreativiti dan inovasi sebagai subtema. Majlis disertai oleh Dr. Syamsiah Zurani Kancenawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Sesi konvensyen mengongsikan mengenai blended learning models dan digital citizenship in education.
yang menyentuh tentang kewarganegaraan digital dalam pendidikan dan isu berkaitan risiko dan ancaman siber di sekolah. Dengan kaedah blended learning models, para pemimpin sekolah diharap akan lebih mengetahui kepentingannya yang ketara semasa gelombang kedua pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam serta menyelaraskan literasi digital dengan pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan dan pembangunan panduan kewarganegaraan digital untuk sekolah dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan. Fasa peralihan ketiga ini menjadi ujian besar bagi seluruh rakyat dan penduduk di negara ini ke arah memastikan negara berjaya keluar daripada keadaan pandemik kepada endemik. Selaku rakyat dan penduduk yang bernaung di Brunei Darussalam ini, apa peranan yang boleh dimainkan bagi membantu menjayakan strategi kerajaan itu? Ikuti laporannya bersama pewarta RTV. Di sebalik kelonggaran dalam langkah-langkah pengawalan semasa fasa peralihan, pendekatan vaksin ketuhanan terus diamalkan secara konsisten di negara ini bagi merafakkan doa dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Laungan zikir, bacaan doa dan selawat terus bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat, tidak terkecuali juga melalui corong-corong radio dan televisyen dengan harapan rakyat dan negara terselamat dari wabak COVID-19. Zikirannya umpama perisai, ia semakin ianya kita ni banyak berzikir memohon perlindungan daripada Allah, semakin juga insya-Allah Allah Taala akan melindungi kita ni. Apabila kita beramal dengan doa yang diajarkan, dengan zikir ataupun bacaan-bacaan Al-Quran, akan menjadi zikir yang tentunya akan memberi kekuatan kepada diri kita ini sendiri sebagai benteng kerohanian. Walaupun langkah-langkah pengawalan mula dikurangkan secara berperingkat semasa fasa peralihan, namun orang ramai tidak boleh leka dalam mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan. Sebaliknya, orang ramai perlu lebih bertanggungjawab bagi memastikan usaha negara termasuk para petugas barisan hadapan tidak menjadi sia-sia. So tadi harus mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Selain daripada SOP di luar rumah, menjaga kebersihan diri dan keluarga secara fizikal dan rohani terus dikuatkan. Perlu ada penjagaan diri dan keluarga lah secara fizikal dan rohani yang perlu dipatuhi setiap masa. Perpaduan dalam kalangan rakyat dan penduduk menjadi penentu kejayaan negara mengawal wabak tersebut. Ini selaras dengan pendekatan Whole of Nation dalam fasa peralihan rangka kerja pemulihan kebangsaan COVID-19. Terus laksanakan tanggungjawab dalam mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dan mengadaptasi norma baharu dalam kehidupan. Laporan Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk Berita RTV. Sementara itu, pembukaan semula semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu semasa fasa peralihan wajar disyukuri oleh umat Islam di negara ini. Dengan pembukaan itu, para jemaah dapat semula memakmurkan masjid. Bagaimanapun, hanya jemaah lelaki dan perempuan yang berumur 18 tahun ke atas dan telah lengkap 2 dos vaksin sahaja dibenarkan bersembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Potensi keadaan cuaca aktif dijangka berlaku sehingga Khamis 25 November 2021. Hujan sekali-sekala lebat dan berangin dijangka menjejaskan negara, terutama di daerah Belait dan daerah Tutong. Kelajuan angin sehingga 45 km sejam. Risiko banjir kilat berlaku di kawasan rendah dan mudah banjir, kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Manakala keadaan laut berombak diparas sedikit sehingga sederhana mencapai sehingga 1.8 meter. Sehubungan itu, orang ramai termasuk pemandu jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah keselamatan semasa keadaan cuaca aktif.
Bagi maklumat keadaan cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.pn atau Facebook dan Instagram @BruneiWeather atau melalui aplikasi Bimbit Brunei WX. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM5,000 atas kesalahan di bawah Seksyen 43-3 Perintah Kawalan Bangunan 2014 kerana tidak mempunyai lesen pembina yang sah dan melaksanakan aktiviti pembinaan. Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI Kementerian Pembangunan memaklumkan syarikat pembangunan Sambas Jaya dikenakan kompaun Kelmarin dan diberikan tempoh 14 hari untuk menjelaskan kompaun berkenaan. Orang ramai dinasihatkan untuk memastikan syarikat yang melaksanakan kerja-kerja pembinaan mempunyai lesen pembina yang sah dan berdaftar dengan Kementerian Pembangunan dengan mempunyai kategori kerja yang bersesuaian. Sebarang kemajuan yang dilaksanakan termasuk basuai dan tambahan hendaklah mematuhi Perintah Kawalan Bangunan 2014, Peraturan Kawalan Bangunan 2014, Peraturan Kawalan Bangunan Pindaan 2018, piawaian dan garis panduan yang berjalan pada masa ini. Dengan tema Prism of Creativity Amid Pandemic, Festival Filem Pendek Prism Universiti Brunei Darussalam UBD edisi keempat diadakan secara dalam talian dengan menayangkan 10 filem pendek terpilih. Tahun ini festival dianjurkan dengan kerjasama Progressive Media. Prism merupakan platform untuk mempamerkan karya media terbaik yang akan dinilai untuk bersaing dalam Festival Filem Antarabangsa. 10 karya tersebut dihasilkan oleh mahasiswa Program Reka Bentuk dan Industri Kreatif DCI, Fakulti Sastra dan Sains Sosial FAS. Kesemua filem pendek tersebut dapat dilayari di saluran YouTube FAS UBD Official atau laman sesawang Progressive Media Prism dengan percuma sehingga 30 November 2021. Undian bagi filem pendek yang diminati juga dibukakan di Prism bagi anugerah pilihan penonton. 7 kategori anugerah bakal direbut dalam edisi kali ini. Antaranya anugerah filem pendek terbaik dan anugerah persembahan terbaik. Pemenang bagi setiap kategori akan diumumkan menerusi saluran YouTube FAS UBD Official pada 4 Disember 2021. Sebuah van rosak teruk dalam kejadian kebakaran Kelmarin. Insiden berlaku di Pejabat Pos Mumung, Kuala Belait. 9 anggota bomba dari Balai Bomba Kuala Belait dikerahkan ke tempat kejadian. Kebakaran berjaya dipadamkan dalam masa 10 minit. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai agar sentiasa memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan selamat. Mana-mana pengubahsuaian atau penambahan sistem elektrik, enjin dan aksesori kereta serta pendawaian hendaklah mengikut piawaian yang betul.